Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuri lembaran siramu. Pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita murid-murid di dalam tajuk sirah dakwah Nabi Muhammad SAW. Jom kita lihat objektif pembelajaran hari ini. Di akhir pembelajaran, kita mestilah menyatakan maksud dakwah. Kita dapat menerangkan cara Nabi berdakwah. Menjelaskan penentangan terhadap Nabi ketika berdakwah. Menguraikan kepribadian Nabi dalam berdakwah dan menghadapi penentangan. Seterusnya, mencadangkan tindakan untuk berdakwah atau cara menyelesaikan berdasarkan situasi dan kesannya. Jom kita lihat apa maksud dakwah. Dakwah menyeru dan mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Nabi berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun. Dakwah secara sulit berpusat di rumah Saidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nabi berdakwah kepada kaum kerabat yang lebih rapat dahulu. Kemudian barulah diperintah berdakwah secara terang-terangan. Jom kita lihat cara Nabi berdakwah secara perbuatan. Seperti berziarah, memberi hadiah, mengutus surat, menghantar utusan, berakhlak mulia. Manakala secara lisan, memberi nasihat, tazkirah, dialog, bercerita dan berdebat. Jom kita belajar, inovasi, mengingat cara dakwah Nabi dalam segi perbuatan. Tan, perbuatan, zi, ziarah, ha, hadiah, su, surat, tu, utusan, dan mu, mulia. Dari segi lisan, li, lisan, na, nasihat, ta, tazkirah, di, dialog, cerita dan bat, debat. Boleh tak anak-anak berikan contoh dakwah di rumah? Bagus. Okey, jom kita lihat penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Nabi difitnah, dipulau, disiksa dan dibunuh. Nabi dan pengikut Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat dianggap fitnah, dituduh fitnah dan dituduh sebagai ahli sihir, pendusta, pemutus hubungan silaturahim, pemecah belah masyarakat dan sebagai seorang yang gila. Manakala mereka juga di pulau, dihalang semua aktiviti, diberi tekanan dan mereka kelaparan kerana telah dihalang untuk berjual beli. Baginda serta sahabat disiksa seperti dijemur di padang pasir, diletakkan batu di atas dada dan juga dibunuh anak-anak. Sayyidina Yasir radhiyallahu an dan isteri Sayyidatina Sumayyah telah dibunuh dengan kejam. Anak-anak kenal Sumayyah? Kalau tak kenal, bolehlah sama-sama nanti bernasyid lagu Sumayyah. Okey, mari kita lihat pula akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan. Nabi sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran. Anak-anak mesti berjanji bahawa saya akan bersabar dan tabah dalam setiap aspek kehidupan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa. Jadi tindakan kita, saya tidak akan berhenti berusaha sehingga saya mencapai impian saya. Nabi Muhammad SAW mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Jadi kita mesti berjanji, saya mengamalkan
budaya, nasihat, menasihati dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW juga sentiasa baik kemah dan tidak pernah berdendam. Jadi, kita hendaklah berjanji seperti ini. Saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan membalas kejahatan orang lain dengan keburukan. Apa akhlak Nabi dalam berdakwah anak-anak? Nabi sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah. Nabi seorang pendakwah yang penyayang. Nabi seorang yang pemaaf. Nabi sentiasa berakhlak mulia. Kita mestilah mencontohi akhlak Nabi seperti berikut. Okey, baik. Apakah cadangan tindakan untuk kita berdakwah? Kita sentiasa hendaklah mencari ilmu dan menambah ilmu. Kita mestilah sentiasa bersikap terbuka dan cekal. Menjadi seorang yang penyayang dan pemaaf. Okey. Cuba kita lihat contoh berikut. Dan apa tindakan yang perlu anak-anak lakukan? Jika tidak berjaya dengan cemaran dan berperasaan, apa yang perlu dilakukan? Adik membuang sampah dia merata-rata dalam rumah. Kita mestilah, yang pertama, kita mestilah berazam untuk bersungguh-sungguh dan berjaya dalam pelajaran pada masa akan datang. Dan yang kedua, kita menegur adik supaya membuang sampah di dalam tong sampah. Okey, apa kesan anak-anak daripada mengamalkan sunnah Nabi dan berdakwah? Kesannya, kita akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan hidup. Keluarga kita menjadi bahagia, sudah pasti. Dan masyarakat harmoni dan sejahtera. Mari kita uji minda kita sedikit. Tuliskan contoh cara kamu berdakwah di rumah terhadap ahli keluarga dan berikan contoh dalam din tersebut. Okey, baik. Sebagai rumusan, marilah kita bernyanyi bersama-sama dengan Ustazah. Okey. 1, 2, 3. Nabi berdakwah ke jalan yang benar secara sulit 3 tahun kepada kerabat yang terdekat. Dakwah secara lisan dan perbuatan. Setelah itu secara terangan, Nabi dan sahabat difitnah di pulau. Namun Nabi tetap bersabar, bergantung harap kepada Allah. Akhlak Nabi umpama Al-Quran, bersikap terbuka, penyayang, pemaaf. Mari kita contohi Nabi, hidup diberkati, tenang di hati. Muridku semua, marilah bersama, masa masih ada, tambah ilmu di dada. Ila liqa, ma'asalamah. Jom kita berdakwah ikut sunnah Rasulullah. Jangan lupa like, subscribe and share. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.